Boleh apa? Dia tahan apa? Tahan heat. Tahan haba Okey, sebab tu kita pilih seramik ataupun plastik as a packaging dia. Okey, next. Kita tengok bagaimana dan kenapa kita menggunakan silikon. Tadi sudah tanya kamu dah. Kerana dia adalah bahan semikonduktor yang boleh penebak haba. Dia boleh Menambah. berlalas pada suhu yang tinggi dan dia boleh diolah. Silikon adalah satu bahan yang mudah nak dibentuk. Okey. Seterusnya kita tengok bagaimana kita daripada bentuk pasir tadi dia terhasil bentuk ingot tu Okey, basic material dia bentuk pasir kita panggil silicon dioxide. Kita akan tambah dia dengan apa? Silikon singkatan dia adalah Si. Dia akan melt. Kita bagi dia pada suhu yang tinggi. Kita panaskan dia dalam satu relau. Relau tahu kan? Tahu tak relau? Tahu kan, tahu. Dalam tembikar kita panaskan dia sehingga dia cair dan kita tambah dia dengan karbon. Bila silikon dioxide, silikon asal Si. Bila kita cairkan dia melt akan jadi silikon silikon dioxide. Betul tak? Tak bila tambah oksigen akan jadi SiO2. Okey. Siapa pula ni minta masuk lagi ni? Tak ada dah. Okey, bila SiO2 kita tambah pula, kita nak bagi dia punya reduction, kita nak dapatkan silikon yang pure, kita tambah karbon. Jadi akan terhasil silikon dan juga karbon dioksida. Tapi karbon ni kita tak gunakan. Kita hanya nak menggunakan silikon. Okey, seterusnya silikon. Kelas, kamu nak bincang sesama kamu atau kamu nak dengar kelas saya? Dengar apa? Jangan bersembang kat belakang. Arif, tutup mic Arif. Kamu tutup mic kamu dulu. Dengar dulu yang apa yang saya nak bagi tahu. Okey. Okey, Puan. So, kita nak dapatkan silicon purification. Maksudnya kita dapatkan silikon yang pure tu. Jadi, silikon hidroklorik ni, Si3HCl ni adalah hidroklorik. Bila kita buat purification dia, kita tambah dia dengan, kita heat dengan dia dengan asid hidroklorik ni, kita bagi dia heat dia pada temperature yang sangat tinggi. Bila temperature tinggi dia akan pecahkan ikatan silikon hidroklorik ni kepada silikon trichlorosilane. Yang ni. HCl ni. Dan juga H2 hidrogen. Jadi gas hidrogen ni akan dibebaskan. Sekarang ni bila dah dapat pure silikon ni adalah silikon trichlorosilane ni. Boleh Okey, yang ni pula kita guna lagi. Kan bahan ni kita dapat purification ni, dapat yang pure ni, kita ultra pure polysilicon. Kita nak dapatkan rod tu yang bentuk ingot tu, maknanya kita nak dapat yang lebih pure. Pure apa? Yang asli lah, yang tak ada bahan tercemar, yang betul-betul bahan dia saja. Kita kita buat apa pula? Okey, kita heat dia dengan hidrogen. Kita panaskan dia sekali lagi untuk menghasilkan silikon yang pure. Pure apa bahasa Melayu? Yang asli lah, yang tak ada bahan bendasing. Boleh faham Okey, jadi kalau kita tengok sini macam mana kita dapat silicon crystal structure, kita ada 3. Silikon kristal. Kristal yang maknanya yang bentuk yang kamu boleh nampak jernih dalam dia tu Okey, dia ada single crystal, polycrystalline dan juga amorphous. Okey, apa yang dimaksudkan dengan single crystal? Ikatan, okey, kita tahu kamu dah pernah belajar semiconductor, kita ada atom. Daya ikatan antara atom ada atom positif dan negatif, betul? Betul. Okey, apa ikatan yang menarik tu? Kita panggil apa? Betul.
Kita panggil apa? Ikatan yang menarik atom kita panggil apa? Cepat. Kita panggil apa? Ikatan apa? Kamu dah belajar dah? Yes. Ya puan. Ikatan apa yang wujud di antara atom-atom? Bel. Ikatan apa? Kamu dah SEM 5 lah. Kamu tahu ke tak ni? SEM 5 dah. Saya mula nak bising dah ni. Kalau subjek SEM 2 pun kamu tak boleh nak ingat, buat apa kamu nak masuk SEM 5? Tak layak pun nak grade. Ikatan apa yang wujud di antara atom-atom? Ikatan kimia. Ikatan apa? Kalau tak ada jawapan, saya berhenti kat sini. Elektron. Yang kimia. Apa yang menyebabkan ikatan elektron tu tertarik di antara satu sama lain? Elektromagnetik. Apa yang apa yang menyebabkan dia berlari antara satu sama lain? Dia ada yang berlanggar, ada yang terkeluar, ada yang tertarik. Molekul. Suka hati kamu je jawab kan? Charge negatif dan positif. Elektrostatik. Charge negatif dan positif akan menghasilkan apa? Disebabkan elektrostatik. Ikut suka kamu dah. Tak ada mood saya ajar. Hello? Pun kamu dah tahu. Okey. Single crystal Puan sangkut-sangkut puan. apa dia? Apa dia? Okey. Dengar kan? Dengan Okey, monocrystalline, mono ni maksud dia single. Okey, apa yang ada dalam crystal structure untuk mono ni, dia punya ikatan band dia, kita tengok di 3 faktor iaitu energy band dia, carrier mobility dan juga resistivity material. Okey, dia seed crystal ni maksudnya origin point macam mana dia nak membentuk ingot tu. Ini adalah single crystal di mana kalau kamu tengok ni, ikatan bond di antara atom-atom ni adalah dalam satu arah yang sama. Semua menegak, dia tak bercampur-campur. Dalam satu ikatan ni ada beberapa atom. Okey. Kalau poli, dia terdiri daripada gabungan monocrystalline. Kalau poli ni dia ada beberapa single crystal dalam tu, digabungkan untuk membentuk polycrystalline. Dan kedudukan dia adalah scattered, maksudnya dia berterabur. Okey, kita gunakan kalau untuk pembinaan IC, kita selalunya letak dia sebagai gate material. Kita tahu transistor ada 3 kaki kan? IC kamu ada apa? Cuba sebutkan 3. Apa dia 3 tu? Akmal, tak payah menyonting. Apa 3 Saya cuba tak tahu apa dia. Apa 3 kaki pada IC transistor? Anode, cathode, gate. Kolektor. Tak pernah wujud konektor. Dah sebut dah kat sini. Satu dia gate. Bila ada gate, mesti ada apa? Anode, cathode. Siapa yang jawab tu saya rasa nak sekeh kepala. Anode, cathode, gate. Tak pernah ada anode, cathode, gate. Kalau ada gate, mesti ada apa? Emitter base.
Mesti ada source dengan kenapa siapa dah ubah dah ni? Okey, ni adalah gate. Lepas tu sini adalah source. Bawah ni adalah apa? Bawah ni apa kelas? Meter. Bawah ni drain lah. Ya Allah ya Tuhanku. Abang teruk sangat ni. Ampun ni. Mana ni? Hei. Hello. Gate, source dengan drain. Kalau gate ni kita guna polycrystalline. Ni adalah gambar rajah untuk polycrystalline di mana keadaan dia tadi saya dah cakap. Dia ada gabungan beberapa single crystal. Jadi kedudukan dia macam ni. Dia ada yang menegak, ada yang melentang. Tapi still form dalam group yang sama cuma digabungkan. Okey, ini adalah satu single crystalline. Ini 2, 3, 4 macam tu. Dia digabungkan beberapa dalam ni. Okey, tu adalah bentuk dia. Seterusnya, kita tengok. Kamu pagi-pagi lagi bagi saya dah moody dah. Tanya benda basic pun tak tahu. Macam lain kamu tak study kan? Kamu tengoklah final exam ni macam mana. Amorphous. Amorphous ni dia keadaan atom dia adalah unorganized. Maksudnya tidak tersusun. Dan dia tak ada fixed arrangement. Keadaan dia berterabur lebih daripada poly. Amorphous ni dia gabungan di antara single crystalline, single crystal dan juga polycrystalline. Dan kita gunakan dia selalunya dalam LCD. Kalau kamu tengok dekat lab tu, dekat lab apa dia nak cakap? Okey, kan kalau kita buka kamu akan nampak satu cahaya hijau pada LCD. Itulah amorphous Boleh bayangkan tak? You can imagine? Kelas? Boleh. Okey. Cahaya tu adalah amorphous. Kalau kau tengok gambar rajah, ni adalah kedudukan dia. Kedudukan dia adalah secara rawak. Kalau tadi polycrystalline dia beberapa group single crystal dalam ni. Tetapi kalau amorphous dia gabungan antara polycrystalline dan juga single crystal. Kedudukan dia secara rawak, dia tak ada lagi ikatan satu arah. Dia bercampur aduk. Yang ni kena tahu, ada soalan bahagian subjektif yang 4 markah tu. Okey. Crystalline structure for IC fabrication. Yang mana terbaik antara tiga-tiga ni? Kita pilih yang mana? Crystalline. Single. Ni Amorphous. saya dah highlight dekat sini. Single crystal. Single crystal. Single crystal yang lebih baik dan lebih mudah untuk diolah. Lurus. Okay, crystalline structure for IC fabrication. Distillation and reduction, kita daripada raw material, saya cakap tadi daripada sand ataupun bentuk pasir, dia jadi polycrystalline dan akhirnya akan menjadi single crystal. Yang ni lah yang kita akan gunakan dalam penghasilan ingot kamu. Next, kita tengok kaedah yang digunakan untuk menghasilkan single crystal. Ada 2. Kolkowski method dan juga flat zone. Ini adalah polycrystalline dan untuk menghasilkan single crystal. Yang pertama, kita tengok. Kolkowski, dia menggunakan kaedah relau. Ni kita katakan dia lebih kurang sebagai relau. Di mana dalam ni kita masukkan silikon. Tolong bagi perhatian bahagian sini. Okey, sini adalah sand kamu tadi ataupun silikon dalam bentuk pasir.
Ini adalah pull rod untuk putarkan dia. Ini adalah seat. Seat tadi di mana saya kata point untuk macam bentuk peluru kan? Yang injek bahagian atas tu, yang muncung tu. Okey. Pasir tadi, sand kita akan meltkan dia pada suhu tertentu. Menyebabkan dia tercair dan akan jadi crucible kat sini. Okey, seat bahagian tengah ni rod kamu akan pulling, sentiasa pulling, kemudian dia akan makin naik ke atas. Daripada bahagian bawah, di dalam kamu punya, apa saya kata tadi, relau, dia akan tolak benda tu naik ke atas. Sebab tu kalau kamu tengok ni, shouldering process. Di mana dia mula terbentuk rod, terbentuk ingot kat sini Rod kamu masih pulling dekat sini, masih berputar, dia tak akan berhenti. Growth, maksudnya kamu punya ingot makin terbentuk. Kamu akan boleh nampak bentuk bentuk apa kita panggil sini? Bentuk silinder Dan dia akan terus pulling sehinggalah terhasilnya ingot. Okey, bahagian atas ni lah seat tadi Seat ni maksudnya bahagian kepala tu yang muncung tu. Seterusnya kita akan bagi suhu untuk suhu tertentu untuk cooling, untuk sejukkan benda tu sebab kita nak keluarkan dia daripada relau tadi. Okey, ini adalah struktur di dalam kalau kamu nak tengok secara dekat. Ini adalah rod kita yang kita pusing tadi, seat rod, seat down ni, bahagian bawah seat down masih di bawah kamu punya seat. Bila kita pulling, okey, ni adalah seat kamu sekarang. Nampak tak ni? Nampak. Seat kamu dah makin ke atas dan mula terbentuk silinder. Dan ini adalah complete ingot mana terhasil bentuk peluru yang ataupun bulat bahagian ke atas ni. Ni adalah gambar rajah dalam dia lah. Ini adalah relau. Kita masukkan benda tu di dalam. Proses terjadi kat dalam tu Okey, ni bentuk mesin. Kalau kamu nak tengok, kita boleh pergi dekat Kulim High Tech. Kulim High Tech kita panggil dia sebagai semiconductor zone ataupun semiconductor area di mana dekat bahagian area Kulim High Tech banyak kilang dia beroperasi based on semiconductor. Okey, ni adalah ingot yang terhasil. Yang ni adalah yang belum terhasil, yang masih dalam bentuk raw material. So far boleh follow? Boleh. Boleh faham? Boleh buat. Okey. Gambar yang ketiga tu yang hasil dia peluru besar tu ke? Oh, bersin. Ya, yang ni. Ini adalah ingot. Yang ni adalah terhasil dah ni. Daripada bawah tadi, seat kamu ni, okey ni adalah seat Seat tadi ada kat sini. Jadi bila ni rod kamu. Rod ni dia akan pull, dia akan berputar sehinggalah benda tu terhasil naik ke atas. Panjang dia satu ingot tu lebih kurang pembaris panjang tu yang kamu guna tu. Berapa? 16 cm. Bukan. 16. 20 ke 30 cm. 30 cm. 20. 30 inci. 30. Paling panjang 30. Panjang dia lebih kurang macam tu Setiap tu lepas tu baru kita akan potong. Bahagian bawah atas ni yang seat tadi, bahagian ni kita akan potong. Kita tak guna pun. Kita guna bahagian sini saja. Ya, Puan. Sini kita gunakan. Okey, saya stop dulu sebab kita dah maksimum 40 minit. Sekejap lagi saya akan bagi link yang baru Boleh? Boleh. Okay, Boleh, Puan, boleh. kamu take 5 dulu. Okay, see you. Okay. Okey, Puan. Kenapa kelas 8?